Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala babul azan gitu wal iqamah. Ini satu bab pada menyatakan bang atau dipanggil azan dan iqamah. Iaitu pada luar makna dia i'lam, makna memberitahu ya akan suatu. Sama ada ia waktu semayang atau lain. Kalau makna memberitahu dipanggil i'lam. I'lamun mana mengetahui, a'lam ya'lamu i'lam. Firman ta'ala wa azin ya wa azanu minallahi wa rasul, dan memberitahu daripada ta'ala dan rasulnya. Dan pada syarak pula mana dia apa? Zikrun makhsusun yu'lamu bihi waktu salati al-mafrudati. Artinya zikrun, beberapa zikir yang ditentukan ya, lagi pula diketahui dengan dia waktu semayang. Dia sebut macam ni waktu azan, mana tahu waktu semayang ya, beberapa zikir yang ditentukan, mana cara-cara azan sebagaimana yang maklum. Itu ta'rif ni. Dan asal di mana? Asal mana apa sini? Al-asra ibn ad-dalilu. Asal yang mana dalil dahulu daripada ijma'. Dan sebab dalil baru ulama ijma'kan ya benda. Ya, sebelum daripada itu asal dalil dia, sumber asli mana? Dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-salah min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah ila akhir. Artinya, hai segala mereka yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu labbaik wa sa'alaik. Jadi kalau kita baca ayat ya ayyuhalladzina amanu, sunat kita baca apa? Labbaik wa sa'alaik. Tuhan panggil wahai yang beriman, jawab ya wahai Tuhan. Segala mereka yang berpercaya, mana beriman apabila dibangkan, dia macam dibangkan lah. Apabila dibangkan ya, mana di azan kerana semayang pada hari Jumaat, maka pergilah olehmu kepada zikrullah yang pada semayang. Mana ayat ni terang jelas bahawasanya nas maknanya semayang tu didahulukan dengan azan. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, iza hadratis salat falyu'azzin lakum ahadukum. Apabila hadir dia waktu semayang masuk waktu, maka hendaklah bang bagi kamu seorang kamu. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada hadis Nabi SAW. Dan makna qamat pula pada luar mana mendirikan. Aqama yukmi iqamah, mana mendirikan semayang pula. Dan pada syarat ialah zikrun maksusun yu'ta ya bayanu, mana zikir yang tertentu dan lagi akan datang kenyataan lah ya. Kemudian dinamakan zikir itu qawat kerana bahawasanya ia mendirikan sembahyang, dengan sebab dia orang bangun sembahyang. Kalau azan tadi lambat lagi, tapi kalau qamat tak ditunggu dah, memang habis terus sembahyang terus. Mana zikir yang tentu lagi akan datang kenyataan ni lah, dinamakan dia zikir yang itu qamat. Sebab apa? Kerana ia mendirikan sembahyang. Qad qamatis salat, qad qamatis salat kan. Dan disebut di dalam hadis Abi Daud, Imam Abi Daud As-Sijistani dengan isnad yang sahih daripada Abdullah Ibnu Zaid Ibnu Abdul Rabb, bahawasanya ia berkata, tatkala menyuruh Rasulullah SAW dengan nakus supaya dipalu geduk lah, yang pakai kita geduk dulu orang pakai geduk masjid dung dung, Rasulullah suruh pada awal kerana menghimpunkan manusia pada sembahyang. Dia dengar geduk tu maknanya apa, orang tahulah. Maka aku lihat di dalam mimpi akan seorang lelaki yang hadir daripada Abdullah Ibnu Zaid. Dia berkata, dia kala menyebut, jadi dia mimpi dia nampak seorang lelaki menanggung ia akan nakus, mana geduk dia pikul pada tangannya. Maka dikatakan, hai Abdullah, mana ya Abdullah, engkau jual akan nakus. Nakun kau dijual tak? Dia kata. Maka katanya, apa engkau hendak perbuat dengan dia? Nak buat apa tuan nak beli? Maka kata aku seru dengan dia akan manusia kepada sembahyang.
Maka katanya, ya, aku tunjukkan akan dikau akan barang yang lebih baik ia daripada nakus. Orang dalam mimpi kata, nak tak, aku nak tunjukkan kau satu cara, maknanya lebih baik pada nakus, tak payah kau ketuk-ketuk buat. Maka katanya, apa engkau nak perbuat, ya? Maka dia kata, aku nak. Maka dia kata, nak tunjuk tak yang mana dia ni lebih baik daripada nakus, ni sebab nak memanggil orang. Maka kataku, tunjuki mana, fadal, silakan. Maka katanya, engkau kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, hingga akhir kalimah bang. Dan maka undurlah daripada aku dengan tiada jauh. Kemudian maka berkata ia pula bagiku, dan engkau kata apabila berdiri semayang, nak semayang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hingga akhir kalimah qamat. Mana dua-dua tu diajar, azan dan qamat. Maka terkala berpagi-pagi aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak report warid depan. Maka aku khabarkan akan dia dengan barang yang aku lihat dalam mimpi itu. Kata Abdullah makna bin Zaid. Maka sabda Nabi, innaha ru'yah haq, itu mimpi yang sebenar, kata Nabi SAW. Ya, insyaallah kum ma'a Bilal fa'alki alaihi, ya, ma ra'aitu fa innahu anda minka sautan. Bahawasanya ia mimpi yang benar, merupakan ru'yah hak. Jika mendatang Allah Ta'ala, berdirilah olehmu serta Bilal, panggil Bilal, ya, suruh azan. Maka jatuhkan olehmu atasnya, mana suruh dia buatlah barang yang engkau lihat dalam mimpi tu. Apa kalimah tu? Kepada mimpi, ajar dia, Sayyidina Bilal. Maka kerana bahawasanya dia terlebih menyampaikan suara, ya, fa innahu anda minkal sautan, suara Bilal ni lebih apa? Lebih lantang. Sebab azan dia orang sedap suara tadi. Di pondok saya ada seorang sahabat saya tu, dia suara dia tarik bang sedap, macam Imam Mekah Madinah punya, sedap betul. Ya, budak kemudian yang bahagian tu bangun. Sedap dia buang. Ada menarik. Ada satu pula pada bertani seorang bang tu, Tok cerita bila kerja bang dia suruh kambing ni. Orang nak bangun tak semangat. Ya, ada bang macam tu lah. Orang lalu takut. Dia bang betul-betul, suara lantang sedap. Dia suara Bilal ni mengesik tadi. Sampai karamat Sina Bilal ni, suara dia kalau azan jejak aras sampai atas. Dalil satu hari malaikat Jibril turun bertanya kepada Bani San, dah semayang belum? Pada seorang kata dah semayang. Jadi malaikat kata tak dengar apa suara. Biasanya sampai ke atas, hari ni tak dengar suara. Rupa hari tu orang lain azan. Seorang tu dia rasa suara dia sedap, jadi dia kecek Sayyidina Bilal, dia nak azan, kan? Akhirnya kecek Sayyidina Bilal bagi kan. Dia pun bang, dia pun tekap telinga tu tadi. Jadi bang bila nak menunjuk, jawab dia apa? Tu dah jadi. Jadi rosak. Jadi tak naik suara. Sayyidina Jibril tak dengar. Mana dah bang. Menandakan karamat Sayyidina Bilal, dia laung azan jejak ke arah tahun. Dah cakap tak payah pakai mic. Kita pakai mic kadang-kadang tak dengar. Mic bersakit jiwa. Duit beratus ribu dalam bank, mic tak tukar, kan? Khianat lah tu. Khianat tuan-tuan, jawab akhirat tu. Sebab orang masuk duit dalam masjid supaya duit tu digunakan, pahala berjalan untuk niat ibadah pak dia dan sebagainya. Kau pula lawan masjid campur banyak duit. Ni kepala Yahudi panggil. Jadi dengar. Ya, terus Yahudi nak menyekat amal jariah. Patut apa yang perlu beli, pergi beli. Bila kau buat pertandingan, orang dah bayar nak belanja, nak tahu bila duit dia kat masjid lagi banyak, dapat hadiah. Takkan kejahat ni cerita. Apa nak tanding-tanding pula lagi kan? Ada duit terbelanjakan, kapit dah tu, ganti cepat. Suara mic tu buat biar selap dia disco lagi. Apa berdentu, ustaz mengajar pun sedap. Ini puatangan suara tak keluar. Naik buah hasil ustaz dia kerja ni. Kan? Ada satu ustaz tu kan, dia tu sedap suara kan, suara panjang pun sedap. Dia pergi satu surau, lepas tu dia baca surah pendek. Habis imam semua, kenapa baca surah pendek? Main kau macam kata, dia kata. Sakit aku mendengar suara tak ada, puasa aku baca surah panjang, pergi kau ubah mic dulu, kata.
Kan kongsi lebih baik sedap. Oh sedap, orang dengar orang sedap, orang mengajar tak penat. Arwah Ustaz Bunyamin Yaakob tu kalau dia ceramah dia bawa mic sendiri kan. Dalam kereta dia baru pakai dia tarik suara, mawat aku dia tu. Kau tegang suara, sekejap suara dah kering tegak kan. Mic RM15 dia beli. Orang beli dah RM15,000 punya ke berapa dentum kan. Macam-macam hal tu. Jadi suara dia anda minka sautan, ya. Suara Sayyidina Bilal dia lantang tu sedap. Lepas tu bila Sayyidina Bilal satu hari dia azan, penghuni Madinah semua keluar menangis kan. Sebab apa? Rasulullah dah wafat kan, cerita yang masyhur. Jadi Sayyidina Bilal bila dah wafat dia pun masing-masing bawa diri. Dia pergi ke mana? Ke Syam. Dia ke Syria. Malam dia mimpi Rasulullah SAW. Rasulullah kata engkau ni maknanya apa? Tak ingat aku lagi ke Bilal. Oh dia mimpi, dia bangun terus dia siap. Dia bangun tidur suruh dia bungkus barang dia setiap dia pembiaran dengan air mata berjujur sampai ke Madinah. Sampai di sana aja dia tengok dekat makam tadi ada cucu baginda sallallahu. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Kalau tengok Rasulullah, Sayyidina Hasan belatas. Mirip betul dengan Rasulullah. Kalau Sayyidina Husain belah bawah. Dia peluk Abu Bakar semua. Kejap lagi apa? Kejap lagi Sayyidina apa? Sayyidina Umar Abu Bakar pun sampai. Oh dia pun terperanjat Sayyidina Bilal. Ya Bilal pergi laungkan azan. Dia kata aku tak boleh laungkan azan. Dia kata tak boleh. Dia kata tiba Sayyidina Muhammad Rasulullah dia pingsan ke bawah itu. Ni kalau Wahabi dengar ini melampau, bang pun pingsan, bid'ah pada bapak kau. Wahabi tak ada kerja lain kan, ini bid'ahkan orang kecil. Ini zauk undan, zauk dengan Rasulullah. Dia bang tiba kat Sayyidina Rasulullah dia tak boleh zan. Pingsan. Orang boleh dengar dia azam tamu pun habis keluar menangis, teringat zaman Rasulullah SAW. Ya, teringat betul-betul suasana macam Rasulullah ada lagi. Bila dengar suara azan Sayyidina Bilal, hebat kan? Tak sampai dia aras suara dia. Maka kerana bahawasanya terlebih menyampaikan suaranya menjadi lantang daripadamu, maka bersegera aku menjatuhkan akan dia, menajarilah. Maka banglah Bilal dengan dia. Maka mendengar akan demikian di Sayyidina Umar Al-Khattab. Ya, bila dia Sayyidina Bilal dengar dia azan, Sayyidina Umar Al-Khattab dengar padahal ia dalam rumahnya. Maka keluar dia, pantas dia bergegas. Ya. Dan menghela selendang dia, penyeret lidah dia pergi cepat mendapatkan Rasulullah SAW. Maka sembah dia, ya Rasulullah SAW, demi Allah, demi Tuhan yang menyuruh ia akan dikau dengan sebenar. Mana demi Allah yang melantik engkau sebenar sebagai Rasul. Ya, sebenarnya hamba lihat dalam mimpi seumpama barang dilihatkan dia oleh Abdullah bin Zaid. Sama dia orang sama. Sayyidina Umar kata wallahi demi Allah aku bersumpah dengan nama Allah, ya Rasulullah malam tadi mimpi sama seruan dia tadi. Maka sabda Rasulullah SAW, falillahil hamd, segala puji bagi Allah Ta'ala atas segala nikmatnya. Maka adalah mimpi Abdullah bin Zaid dan mimpi Sayyidina Umar tiada mensabitkan hukum. Jaga tu. Jadi hukum azan bukan dengan sebab mimpi, hanya adalah ia menyebut hukum berserta dengan wahyu. Jadi turun wahyu mengajar tu. Adapun tadi makna sebagai apa? Memberi alamat saja. Hakikat bukan sabit dengan mimpi lah. Atau terdahulu wahyu, kerana riwayat daripada Abu Daud sabda Rasulullah bagi Sayyidina Umar tatkala ia mengkhabarkan Sayyidina Umar kata mimpi. Apa kata Rasulullah? Sabaqaka biha al-wahyu. Sabaqak, mana mendahului akan dikau ya Umar, biha dengan azan ni apa? Al-wahyu, oleh wahyu Tuhan. Mana wahyu dah turun dulu. Aku dan kamu dapat. Mana cantiklah selaras maknanya, ya. Telah mendahului akan dikau dengan wahyu, wahai Umar. Maka jadilah hukum sabit dengan wahyu, bukan dengan mimpi. Cuma mimpi itu maknanya sebagai mencomel lagi lah. Maknanya apa? Mentahqiq. Kalau tak ada mimpi pun tak ada masalah. Tapi mimpi lagi terang maknanya menandakan telah didapat makna tanda itu oleh dua orang, Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Abdullah bin Zaid. Itu maknanya. Jadi kalau tebak, kalau tanya habis sabit hukum azan tu dengan mimpi ke? Tak, sabit dengan wahyu. Itu maknanya. Habis kemudian dan keluar dengan kata diketahui dengan dia waktu semayang, terkadang dituntut yang bukan kerana mengerjakan waktu semayang, seperti dibangkan pada telinga orang kanak-kanak, ya, yang banyak kepercitaan. Jadi kalau kanak-kanak atau orang yang akal dia tak bersedap kena masuk gangguan kan, kita azan kat telinga kita. Ya, syaitan kau dengar azan dia lari. Ya, ambil telinga ni bang kat telinga kita. Maka bang azan ni bukan kena semayang. Ya.
Kan dia jerit kembang kat telinga budak pukul 10 pagi, kata masa Zuhur pula kan. Ada. Dia banyak tu. Asal begitu, tapi ada benda-benda yang dikecuali. Kerana apa? Menghilangkan bagi percitaan, merasukkan dalam itu. Seperti barang yang diriwayatkan hadis Dailami daripada Sayyidina Ali, dan diriwayatkan pula barang siapa yang jahat perangai daripada manusia atau binatang, maka hendaklah kembang ke telinga dia. Kita tengok lembu kambing kita degil masa menyondoh orang, tekap telinga dia azan gitu. Dia kata, gua azan dalam kembang kambing pula. Kambing aku ni degil lah, kata kan. Azan kat telinga ni. Kata, mana kitab? Mana kitab ni? Bagi berapa? Muka surat 142 juzuk pertama. Wah, siap kitab, siap. Habis tu. Kita tekap telinga dia pergi azan ni. Ya. Dan satu lagi sunat dibangkan pula pada telinga orang yang dimasuk oleh syaitan tu. Yang masuk syaitan. Rasuk tak sadar, kita tekap telinga dia kan, kita ambil, pegang dia, angkat telinga tu dan jerit azan dia melaung itu. Dan pada telinga orang yang sangat marah. Tengok kawan kita bengking merah telinga, tekap telinga kau bang ni, kau apa bang ke telinga aku ni, yang kitab ada kata, wah dia macam ilmu kau ni. Dia pegang ke telinga dia, jerit azan itu. Kau ni degil now kan, berangin tak kena tempat. Okay. Dan pada ketika kebakaran ni biasa lain, tapi nampak kalau kebakaran biasa jelas tadi. Sebab syaitan bila kebakar dia tiup, dia bagi naik api. Bila kita azan ni nampak tu api jualan tu dia turun. Ya. Ini bila terbakar dia bersorak, lagi naik api, syaitan pun sama tiup. Dia pergi azan. Maka azan tu maknanya sama je. Tapi azan tu bukan disalah, ya. Azan sebenarnya untuk semayang, tapi ada diguna tempat lain. Dan terkala berdempet tentera berperang, azan ke ni? Bila nak perang, nak bertempur tu suara pergi azan. Wow. Musuh syaitan dengan nafsu dengan syaitan tadi, kau dengar azan, syaitan pun cabut lagi. Ya, mungkin sebab tu semangat dia pun lemah. Dan kamat di belakang orang yang musafir. Hantar pergi Mekah ke mana kan, kita bang, kita kamat belakang. Itu sengaja banyak tempat digunakan. Daripada sangat keras kejahatan jin. Ya, rumah tu kita tidur je dan tengok bagi dia tu kat luar. Dia ada kat Mekah tu cerita. Satu rumah tu musim haji, dia punya sewa berganda-ganda. Tiba rumah tu murah sangat. Wah, dia orang seronok duduk amai. Besok pagi bangun semua tepi jalan. Dengan beg-beg mana aku tepi jalan ni. Patut sewa murah ni. Tu rumahnya tu azan banyak. Ya, biar dia lagi dan ni. Azan zikir di kalimat tu dia takut. Kena keras jin gangguan ni. Dan kena bang itu menolakkan ia akan kejahatan. Kerana syaitan apabila mendengar, bang berpaling ia lari. Dan hadis dia lari terkentut-kentut dia dan ni. Ya. Dan lagi tu masuk dalam tanda. Sebab tu makruh kita duduk dalam tanda, kita azan. Kalau orang azan duduk dalam tanda tu penuh dengan dia tu, berkasak-kasak lagi. Dia suka takut kalimah Allah dilaungkan. Ya. Cuma ada khilaf satu, ya, azan ketika turunkan mayat dalam liang lahat. Ada orang azan kat mana sini ada? Pernah jumpa? Kat mana? Pergi dalam. Wak Jawa punya. Ya, Wak Jawa tu pergi sekali tu. Tuan tanam saya ikut dapat kubur. Kubur mayat turun dia azan. Oh, dia azan dulu. Atau ada khilaf ulama lah. Ya, sebab dia musafir kata. Musafir ke sana. Oh, macam-macam kata. Tapi tak ada nas yang sahih, tak ada. Tapi ada khilaf ulama, ada kan ada yang bolehkan azan dalam kubur ni. Ada jumpa yang terpanjang tu, puan mak, dia azan dalam kubur lah tu. Habis kemudian semakan bermula bang dan azan Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa inna khaira kulli amrin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Karim.